Hai, salam. Okey, kali ini kita masih lagi dalam topik sistem pengangkutan. Okey, pada minggu lalu kita belajar tentang struktur pada jantung, macam mana darah dipam daripada jantung ke seluruh badan dan balik semula ke jantung, dan darah tersebut yang membawa karbon dioksida akan membawa karbon dioksida tu kembali kepada paru-paru untuk dihembus keluar. Okey? Okey, minta maaf, hari ni lidah cikgu ada naik ulcer, sakit sikit nak bercakap sebut apa betul. Okey, kita tengok dalam saluran darah ni dia ada 3 jenis saluran darah. Di mana saluran darah arteri ni bukan struktur pada jantung, saluran darah kita. Okey, contohlah darah kita ni, okey, daripada aorta jantung tu dia akan membawa darah beroksigen kan. Okey, saluran darah tu yang membawa darah daripada saluran aorta tu dipanggil arteri. Arteri ni kebanyakan membawa darah beroksigen. Okey, darah yang sebab itulah dia berwarna merah. Berwarna merah maksudnya saluran darah yang membawa oksigen. Okey, yang berwarna gelap ni kenapa dia berwarna biru? Maksudnya dia membawa karbon dioksida. Dia warna merah juga sebenarnya, tapi merah yang gelap. Biasanya kalau kita nampak darah yang berwarna cerah, darah yang merah cerah adalah darah yang mempunyai oksigen yang banyak. Okey, darah beroksigen lah. Maksudnya darah yang ada hemoglobin yang mengangkut oksigen. Darah yang berwarna merah pekat, hitam, darah tu membawa hemoglobin yang ada karbon dioksida. Jadi kapilari ni pula dia menyambungkan antara arteri dengan vena, iaitu pertukaran gas berlaku di sini, di mana oksigen yang diangkut oleh arteri akan masuk ke dalam sel badan. Maksudnya arteri ni dia bersambung pada sel badan, dan sel akan mengambil oksigen untuk membuat respirasi sel, dan selepas respirasi sel berlaku, karbon dioksida terhasil akan memasuki ke saluran vena. Jadi saluran vena mengangkut darah terdioksigen. Darah terdioksigen ni akan patah balik ke jantung. Okey, memasuki saluran vena cava. Dekat jantung, vena cava ni ada 2 bahagian, superior bahagian atas, inferior di bawah. Jadi dia masuk, kalau daripada bawah inferior lah, kalau daripada atas superior. Jadi darah terdioksigen tadi masuk ke vena cava, lepas tu dia akan keluar melalui arteri pulmonari. Arteri pulmonari akan membawa darah terdioksigen tadi ke paru. Jadi darah terdioksigen tadi yang membawa karbon dioksida akan dikeluarkan daripada paru. Maksudnya kita bukan mengeluarkan darah tu tadi dia mengangkut karbon dioksida ni boleh diangkut keluar melalui alveolus yang ada kapilari darah kita tu. Okey, kita tengok. Okey, ini nak cikgu kamu lukis. Ini benda yang sama. Okey, struktur pada setiap jenis saluran darah. Saluran darah arteri dia mempunyai dinding yang tebal, berotot dan banyak tisu. Kenapa dia tebal? Sebab dia nak membawa darah yang bertekanan tinggi, darah yang laju. Kenapa? Biasanya darah yang membawa tekanan tinggi laju ni adalah darah daripada aorta, iaitu saluran paling besar pada jantung. Okey, dia tebal, besar, tapi saluran dia kecil, nipis. Bukan nipis, maksudnya lubang dia kecil, lumen dia kecil. Okey, lumen dia bersaiz kecil, tetapi dia punya kulit dia atau dinding dia adalah tebal, supaya aliran darah yang disalur tu adalah laju. Sebab daripada aorta dia perlu darah tu mengalir ke seluruh badan, jadi perlu tekanan yang tinggi untuk dipam keluar untuk ke seluruh badan, supaya sel-sel seluruh badan menerima darah yang beroksigen. Bila sampai dekat sel-sel ni, dia akan berjumpa dengan saluran kapilari. Kapilari ni pula paling nipis sekali setebal satu sel, tiada injap. Yang ni tiada injap juga, tiada injap. Saiz lumen paling kecil.
Okey, semua ni kena salin. Okey, vena pula selepas berlaku respirasi sel, okey, darah akan jadi terdioksigen iaitu karbon dioksida dia. Okey, darah terdioksigen akan memasuki saluran vena. Vena ni dinding dia nipis. Lumen dia pula besar sedikit, besar berbanding arteri. Arteri ni kecil. Kalau kapilari ni lagi kecil. Lagi kecil lah, lagi kecil, sangat nipis. Dia punya lumen dia pun kecil, sangat kecil, saiz dia paling kecil. Dinding dia pun nipis. Yang ni dinding dia tebal. Yang ni dinding dia mempunyai dinding yang nipis, bukan tebal. Semua kita nak beza dia. Ni dinding nipis, dinding tebal. Yang ni dinding dia paling nipis. Itu kita dapat beza lah. Jadi vena ni mengangkut darah terdioksigen, darah yang ada karbon dioksida. Darah karbon dioksida ni mesti dibawa ke jantung balik. Sebab itulah dia perlu adanya injap. Kalau tiada injap, darah ni dia boleh patah balik ke belakang. Jadi kita tak naklah darah terdioksigen ni masuk balik ke dalam kapilari untuk masuk ke dalam arteri yang ada darah beroksigen. Okey, darah beroksigen pula dia tiada injap sebab sebelum sampai dekat kapilari ni, okey ni arteri Sebelum dia sampai ke kapilari ni, saluran arteri ni sangat banyak. Sebab tu dia tidak perlukan injap supaya dia boleh pergi ke mana-mana arah sebelum dia jumpa dengan sel. Bila dia dah berjumpa dengan sel, di sana dia ada kapilari darah. Jadi bila dia masuk dalam kapilari darah, dekat sel tu berlaku respirasi sel, dah jadi terdioksigen pula, dia tak boleh patah balik belakang dah. Sebab dia ada injap. Injap ni menghalang darah daripada dia patah balik belakang. Supaya darah terdioksigen, darah yang ada karbon dioksida tidak bercampur dengan darah yang ada oksigen yang di belakang kapilari. Jadi maksudnya arteri, kapilari, vena. Jadi darah beroksigen masuk, bertukar jadi terdioksigen. Okey, dia akan yang terdioksigen ni akan pergi ke jantung iaitu saluran vena cava. Jadi dia perlu adanya injap supaya darah tu tidak patah balik ke belakang. Tapi arteri dengan kapilari dia tidak ada injap. Jadi darah tu dia boleh mengalir ke mana-mana arah yang ada sel. Selagi tak jumpa sel, selagi itulah respirasi sel tidak berlaku. Bila dah berlaku respirasi sel, di situ adanya vena. Bila adanya vena, di situ adanya injap. Bila injap ada, darah tidak dapat balik ke belakang. Jadi darah mesti ada satu laluan sahaja, iaitu dia mesti balik semula ke vena cava, masuk ke jantung. Jantung akan pump pergi ke vena pula. Dia akan pergi ke arteri pulmonari, pergi kepada peparu untuk dihembus keluar karbon dioksida. Okay, ini perbezaan dia. Ini kena salin. Nampak beza karakter rentas dia. Lumen yang paling lumen dia kecil, arteri lumen dia kecil. Di sini nampak macam besar kan? Sebenarnya lumen dia kecil. Lumen ni lubang dia lah. Ketebalan dia, dinding dia adalah sangat tebal. Sangat tebal sebab dia nak membawa darah yang beroksigen, yang bertekanan tinggi. Lumen ni pula, lumen dia besar. Ketebalan dia, dinding dia nipis. Yang ni ketebalan lumen dia, ketebalan dinding dia adalah sangat nipis. Yang ni sangat nipis, ini nipis. Ini tebal. Lumen dia kecil, besar, lumen dia sangat kecil. Vena dia ada injap. Arteri dia tiada injap kecuali arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni iaitu darah yang keluar daripada jantung untuk ke peparu. Jadi arteri pulmonari ni dekat jantung tu dia ada injap, iaitu injap sabit. Jadi dia mengelak darah tu patah balik ke belakang. Jadi dekat injap sabit ke tu dalam jantung, tapi keluar daripada tu dia tak ada injap. Ada injap. Arteri pulmonari ni ada injap sabit, minta maaf.
Ingat lagi injap sabit? Dekat sini injap sabit. Jadi daripada vena cava masuk, dia pergi ke arteri pulmonari. Arteri pulmonari dia pergi kepada peparu. Jadi arteri pulmonari ni dia ada injap sabit. Dia mengelak daripada darah tu patah balik ke belakang. Jadi maksudnya saluran arteri ni seperti aorta apa semua tu tak ada injap. Tetapi arteri pulmonari je yang ada injap. Sebab arteri pulmonari adalah sebahagian daripada saluran arteri. Vena semua ada injap. Kapilari tiada injap. Tekanan sangat tinggi, rendah, sangat rendah. Kadar aliran darah laju, perlahan, sangat perlahan. Darah yang diangkut adalah darah yang beroksigen kalau arteri, kecuali saluran arteri pulmonari, iaitu yang membawa darah terdi oksigen. Sebab daripada vena cava dia akan membawa darah terdi oksigen keluar melalui arteri pulmonari pergi kepada paru. Jadi arteri pulmonari ni satu-satunya saluran darah jenis arteri pada jantung yang membawa darah terdi oksigen untuk ke paru. Okey. Untuk vena pula dia membawa darah terdi oksigen, kecuali vena pulmonari. Vena pulmonari ni dia membawa darah daripada peparu yang membawa oksigen daripada peparu. Jadi dia masuk, yang laluan pertama masuk ke dalam jantung. Tengok balik, rujuk balik saluran jantung. Ni jantung. Tunjuk balik saluran jantung. Okey. Jadi vena pulmonari ni dibawa darah daripada peparu. Jadi vena pulmonari dia membawa darah daripada peparu, dia pergi kepada aorta. Jadi vena pulmonari ni dia adalah saluran bagi vena, tetapi dia membawa darah beroksigen. Tapi aorta memang sejenis saluran arteri. Aorta ni adalah sejenis arteri. Vena pulmonari ni sejenis vena juga. Sejenis vena, tapi dia membawa darah beroksigen. Tapi bila sampai dekat sel akan tukarkan darah beroksigen kepada darah terdi oksigen masuk ke dalam vena cava. Vena cava membawa darah terdi oksigen, tapi dia akan keluar melalui arteri pulmonari. Arteri pulmonari pula sejenis saluran arteri, tapi dia tidak membawa darah beroksigen. Dia membawa darah terdi oksigen untuk ke peparu. Tolong faham. Daripada peparu masuk vena pulmonari, keluar pada aorta, pergi kepada sel, terdi oksigen terjadi, masuk ke dalam vena cava, keluar melalui arteri pulmonari, balik semula kepada peparu. Itu dia konsep dia. Okey, jadi fungsi dia pula. Okey, yang fungsi arteri ni, biasanya soalan dia tanya apakah fungsi arteri. Arteri ni dia membawa darah beroksigen. Kamu ingat dia bawa darah beroksigen. Kita tahu arteri pulmonari adalah saluran bagi arteri, tetapi dia tidak membawa darah beroksigen. Dia adalah arteri yang membawa darah terdi oksigen pergi kepada peparu yang kita belajar tadi itu. Okey. Tapi untuk kita ambil secara umum dia, arteri ni dia membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Vena pula membawa darah terdi oksigen dari semua bahagian badan ke jantung. Ke jantung. Ni darah-darah dari jantung ke seluruh badan. Yang ni pula dari seluruh badan ke jantung. Yang ni masuk dia bawa darah keluar daripada jantung. Yang ni bawa darah masuk ke dalam jantung, vena ni. Sebab kenapa? Vena ni biasanya dia membawa darah terdi oksigen untuk masuk jantung, dan jantung akan pump keluarkan darah terdi oksigen itu pergi kepada peparu untuk dihembus keluar. Kapilari pula dia menghubungkan arteri dan vena. Itu sahaja, di mana pertukaran bahan sel darah dan badan kat sini berlaku. Jadi kamu kena ingat
ketebalan dia, jenis ketebalan dia, bahagian arteri ni ketebalan dia adalah yang ni tebal, yang ni tebal, yang ni nipis. Ketebalan dinding dia, yang ni sangat nipis. Okey, kat sini tak dinyatakan. Ketebalan dia dinding adalah tebal, yang ni vena nipis, sangat nipis. Lumen pula, lumen dia kecil, yang ni lumen dia besar, lumen dia sangat kecil. Yang ni semua sangat. Injap pula yang ni tiada, vena pun tiada, vena ada sebab dia tidak membenarkan darah tu patah balik supaya darah tidak bercampur dengan darah beroksigen. Darah vena ni bawa darah terdia oksigen, dia tak nak bawa darah yang ada karbon dioksida patah balik bercampur dengan darah yang ada oksigen. Itu dia. Okey. Okey. Sistem peredaran darah ganda 2 yang tertutup ganda 2 ni manusia lah. Dalam tu pula kita terdiri daripada dua bahagian, sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistemik. Kita tengok, yang pulmonari ni daripada peparu pergi ke vena pulmonari, masuk ke jantung, lepas tu masuk balik kepada peparu, iaitu membawa darah daripada arteri pulmonari ni. Arteri pulmonari ni membawa darah terdia oksigen lah pergi kepada peparu. Okey, maksudnya sistem peredaran pulmonari ni berlaku di bahagian atas sahaja di sini. Peredaran sistemik pula berlaku di bahagian bawah, di mana keluar daripada daripada seluruh badan pergi kepada saluran vena, masuk semula kepada jantung, lepas tu dia masuk jantung, keluar melalui arteri dan ke seluruh badan, iaitu yang ni membawa darah beroksigen lah. So, yang ni darah beroksigen masuk kepada seluruh badan, keluar bawa darah oksigen masuk jantung. Jadi sistemik ni dia membawa darah keluar daripada jantung dan masuk semula ke jantung. Yang ni pula masuk jantung, keluar jantung juga. Cuma dia yang ni pulmonari ni berlaku di atas, yang ni berlaku di bawah. Agak susah nak cakap sikit, sakit lidah. Okey, yang ni kamu boleh salin. Okey, tengok. Warna darah bagi yang darah beroksigen adalah darah terang, darah terdia oksigen merah gelap. Okey. Kamu boleh nampak dekat situ kepekatan oksigen, darah beroksigen tinggi. Okey, darah terdia oksigen ni bukan bermaksud dia tiada langsung oksigen, dia ada tapi sedikit sahaja yang tinggal sebab kebanyakan oksigen digunakan untuk melakukan respirasi sel. Darah terdia oksigen ni dia membawa darah karbon dioksida lebih banyak. Lebih banyak. Tu dia. Saluran darah yang membawa darah terdia oksigen adalah semua vena kecuali vena pulmonari, sebab vena pulmonari ni yang bersambung daripada peparu pergi ke jantung, iaitu membawa darah yang beroksigen masuk ke dalam jantung. Yang ni pula dia membawa darah beroksigen. Okey, dibawa oleh semua jenis arteri kecuali arteri pulmonari. Arteri pulmonari ni daripada jantung keluar nak pergi kepada peparu yang membawa darah oksigen. Okey, kamu kena faham struktur jantung tu. Kalau kamu nampak struktur jantung tu, kamu tahu setiap nama-nama pada struktur jantung. Okey. Yang ni saling ya. Okey, jenis denyutan jantung berlaku kepada ventrikel mengendur dan injap sabit pada aorta dan arteri tertutup. Okey, tengok ni diastol. Jenis diastol ni darah masuk ke dalam jantung. Tekanan yang masuk ke dalam jantung. Jadi bacaan masuk ke dalam jantung tu adalah tekanan darah yang masuk ke dalam jantung. Untuk bacaan tekanan keluar daripada jantung kita panggil sistol. Okey, jadi diastol ni tekanan darah masuk, sistol tekanan keluar. Okey. Jadi kalau bacaan tekanan darah ni, tengok
biasanya sistol ni lebih tinggi berbanding diastol. Okey, jadi biasanya kita akan letak sistol lebih depan berbanding diastol. Okey, sistol ni dia merujuk kepada tekanan keluar daripada jantung. Sistol tu keluar daripada jantung, okey. Okey, jadi tekanan yang keluar daripada jantung mestilah tekanan yang lebih tinggi berbanding tekanan yang masuk ke dalam jantung. Sebab tekanan dari jantung dia membawa darah tekanan tinggi daripada saluran aorta. Sebab itulah dia lebih tinggi berbanding yang ni. Tapi kalaulah tekanan dia terlampau tinggi disebabkan saluran aorta tu terlalu sempit. Kenapa? Dia dah lah kecil dah. Tetapi ada setengah orang tu saluran aorta dia, itu saluran arteri dia lagi kecil. Kenapa? Sebab pengumpulan kolesterol dan lemak pada saluran darah menyebabkan saluran darah tu jadi lagi sempit. Bila sempit, tekanan sangat tinggi. Bila tekanan tinggi berlaku pada badan, kamu akan mendapat penyakit darah tinggi yang boleh menyebabkan kegagalan pada jantung, apa semua struktur pada badan dah. Kalau darah tidak berfungsi dengan baik, habis sistem satu badan kamu akan menjadi tidak baiklah untuk badan. Boleh menyebabkan maut juga. Okay, ini tekanan-tekanan darah, bacaan tekanan darah. Optima bacaan macam ni, normal dia macam ni. Okey. Jadi yang ni saya guna kamu salin, ni salin, ni salin. Ini kamu boleh tulis, ambil normal, bacaan tinggi. Yang ni optima ni yang rendah lah, paling rendah. 1, 2, 3 ni je, dah cukup lah. Okey. Okey, yang ni tak perlulah kamu tahu. Tak sangat. Biasanya denyutan nadi bagi manusia ni berbeza mengikut jenis jantina. Lelaki perempuan berbeza, jenis umur berbeza, tahap kesihatan manusia berbeza. Ada yang mempunyai penyakit, kadar denyutan nadi dia adalah berbeza dengan kita. Okey, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jadi 1, 2, 3 ini faktor-faktor dia. Kamu tulis sini je. Okey. Kepentingan mengekalkan jantung sihat, mengelakkan penyakit jantung, memastikan sel pada badan mendapat oksigen dan nutrien yang cukup. Okay, sampai situ saja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada topik akan datang untuk darah manusia. Salam.